Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 24, Lestarikan Keindahan Alam dengan tajuknya Kelab Sahabat Alam. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 3.6. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Manakala, standard pembelajaran kita adalah 3.6.2. Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Isi pembelajaran kita pada kali ini merujuk halaman 137 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk isi pelajaran kita pada kali ini adalah Kelab Sahabat Alam. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di halaman 137 buku teks kamu. Kamu ahli kelab sahabat alam di tempat kamu. Kamu telah melihat beg plastik, mangkuk, pinggan dan cawan polistirena sering digunakan dalam sesuatu majlis. Selepas mesyuarat kelab sahabat alam diadakan, satu keputusan telah diperoleh. Tulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung untuk memaklumkan keputusan mesyuarat tersebut. Berdasarkan penyataan yang telah kita baca tadi, cikgu suka untuk merujuk ke bahagian aktiviti yang terdapat di buku teks kamu kerana apa yang kita akan bincangkan seterusnya nanti adalah berkaitan dengan arahan yang terdapat di bahagian aktiviti. Di bahagian aktiviti, arahan yang ditulis adalah menulis surat kiriman rasmi. Ini bermakna kita akan membincangkan dan akan menulis tentang surat kiriman rasmi berdasarkan pernyataan yang telah kita baca tadi. Oleh kerana kita akan membincangkan tentang surat rasmi, maka adalah lebih baik sekiranya kita mengimbas semula bagaimana cara untuk menulis surat rasmi. Apa yang kamu lihat ini adalah gambar yang boleh kamu rujuk di halaman 137 buku teks kamu. Ini adalah format surat rasmi. Untuk menulis surat rasmi, yang pertama sekali pastikan ada alamat pengirim ataupun alamat orang yang menulis surat tersebut. Kemudian pastikan ada satu garisan panjang di bawah alamat pengirim untuk memisahkan alamat pengirim dengan nama dan alamat penerima. Nama dan alamat penerima adalah orang yang akan menerima surat yang kita tulis. Kemudian di sebelah kanan pastikan ada tarikh, di mana tarikh ini adalah tarikh kita menulis surat tersebut. Kemudian disertai dengan kata panggilan hormat. Antara contoh kata panggilan hormat adalah seperti tuan ataupun saudara. Selepas itu, pastikan perkara ataupun tajuk ditulis di bawah kata panggilan hormat. Perkara ataupun tajuk ini adalah merujuk kepada perkara utama yang ingin kita sampaikan dalam surat rasmi kita. Selepas itu, barulah kita mulakan surat rasmi kita dengan pendahuluan yang merujuk kepada perkara ataupun tajuk. Seterusnya,
kita menghujahkan isi-isi tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang bakal menerima surat kita. Dan akhir sekali, mestilah ada penutup. Di bahagian bawah sekali, selepas kita selesai menulis isi dan seterusnya kita telah tutup surat kita, maka pastikan kita menandatangani surat tersebut. Disertakan dengan nama kita ataupun nama orang yang menulis surat ini, semuanya dengan huruf besar. Dan disertakan juga dengan jawatan orang yang menulis surat ini. Jadi ini adalah format surat rasmi. Berdasarkan pernyataan yang telah kita baca pada awal tadi di halaman 137, kamu sebenarnya dikehendaki menulis surat rasmi yang lengkap berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi di halaman 137. Cikgu telah sediakan tapak untuk kamu menulis surat kiriman rasmi kamu. Berdasarkan perbincangan kita tentang format surat rasmi tadi, cikgu harap kamu masih ingat apakah yang sepatutnya kamu tulis satu persatu untuk melengkapkan surat rasmi kamu. Yang pertama, seperti yang kamu sedia maklum tadi, mestilah ada alamat pengirim. Alamat pengirim ialah alamat orang yang menulis surat ini. Baik, cikgu berikan contoh bagaimana untuk menulis alamat pengirim. Jika kamu lihat, contoh yang cikgu beri adalah bersama dengan nama si penulis surat ini. Penulis surat ini adalah Samsul bin Rahman. Dengan alamatnya adalah di nombor 19 Taman Kuala Ketil, 9300 Kuala Ketil, Kedah. Kenapa cikgu pilih alamat di Kuala Ketil? Jika kamu baca maklumat yang terdapat di halaman 137, ada menyatakan bahawa Kelab Sahabat Alam itu adalah kelab sahabat alam yang terdapat di Taman Kuala Ketil. Jadi, kita perlu menggunakan alamat di Kuala Ketil berdasarkan maklumat yang diberi. Seterusnya, selepas garisan panjang di bawah alamat pengirim, kita perlu menulis nama dan alamat penerima. Cikgu berikan contoh nama dan alamat penerima. Seperti yang kamu sedia maklum, surat ini kita akan tulis kepada ketua kampung untuk menyatakan bantahan tentang penggunaan produk berasaskan polisterena. Jadi, nama ketua kampung yang cikgu pilih ialah Encik Ahmad bin Ali. Ini adalah satu contoh. Jawatannya ketua kampung beralamat di Taman Kuala Ketil. Seterusnya di sebelah kanan, kamu perlu menulis tarikh kamu menulis surat tersebut. Cikgu berikan contoh tarikh 18 Ogos 2021. Seterusnya, jangan tinggalkan kata panggilan hormat. Contoh kata panggilan hormat yang kamu boleh tulis adalah Tuan. Di bawah kata panggilan hormat, perlu ada perkara ataupun tajuk, iaitu perkara utama yang hendak kita sampaikan kepada penerima surat kita. Berdasarkan maklumat yang kita baca tadi, surat ini adalah mengenai bantahan penggunaan produk berasaskan polisterena. Jadi, itulah tajuk yang sesuai untuk kita tulis di bahagian perkara ataupun tajuk. Seterusnya, kita akan menggunakan maklumat-maklumat lain yang diberi di halaman 137 buku teks kamu. Cuba kita lihat gambar yang terdapat di buku teks kamu.
Ini gambar yang pertama yang kita akan bincangkan sebagai pendahuluan surat rasmi kita. Ada perkataan majlis keramaian, tidak lupus, dibuang. Jadi kita perlu membuat ayat yang lengkap sebagai ayat pendahuluan surat rasmi kita. Kita letakkan di bahagian bawah tajuk ataupun perkara surat rasmi yang kita tulis. Ini adalah contoh ayat yang boleh dibina berdasarkan gambar dan maklumat yang pertama. Merujuk kepada perkara di atas, saya Samsul bin Rahman, Setiausaha Kelab Sahabat Alam Kuala Ketil, ingin memaklumkan bahawa kami membuat bantahan penggunaan pinggan polistrena dalam. Baik, kamu perlu isi tempat-tempat kosong itu dengan maklumat yang terdapat pada gambar yang pertama. Pinggan tersebut ... itu pun kamu perlu isi dengan maklumat yang ada di gambar yang pertama. Dengan mudah dan selalu ... merata-rata. Lengkapkan dan isikan tempat kosong tersebut dan letakkan di bahagian pendahuluan. Seterusnya di bahagian nombor 2, kita akan rujuk maklumat yang diberi di buku teks kamu. Ini maklumat yang cikgu maksudkan tadi. Ada 3 maklumat penting yang terdapat di situ. Jadi, kita akan isikan maklumat-maklumat ini mengikut nombor yang telah disusun, iaitu di nombor 2, di nombor 3 dan di nombor 4. Bagaimana kita hendak memulakan isi di nombor 2? Kita lihat. Yang cikgu tandakan dengan kotak berwarna merah, kita akan letakkan di nombor 2. Kita mulakan ayat kita dengan Kelab Sahabat Alam telah membuat. Kamu salin ayat yang seterusnya di dalam kotak merah yang pertama itu di bahagian nombor 2. Seterusnya untuk nombor 3, kita lihat kotak yang kedua yang cikgu tandakan dengan kotak berwarna merah. Cikgu telah buat ayat permulaannya, iaitu kami akan bekerjasama. Kamu sambungkan ayat tersebut dengan maklumat yang terdapat dalam kotak merah yang kedua. Seterusnya kita lihat nombor 4. Ayat yang cikgu bina untuk permulaan isi nombor 4 ialah Kelab Sahabat Alam mencadangkan agar. Ayat seterusnya kamu boleh dapat dari kotak agar menggunakan, kamu boleh dapat dari kotak yang ketiga. Kamu sambungkan ayat itu dari perkataan menggunakan sehinggalah majlis jamuan. Itu adalah isi yang kamu perlu tulis di nombor 4. Untuk bahagian penutup, kita lihat maklumat yang diberi, iaitu gambar yang kedua. Ini adalah gambar yang kamu boleh lihat di buku teks kamu. Antara maklumat yang diberi ialah boleh dimakan, boleh dibuang, akan lupus. Jadi apakah ayat yang boleh dibina untuk diletakkan di bahagian penutup? Baik, ini adalah contoh ayat yang kita boleh bina untuk kita letakkan di bahagian penutup. Penggunaan pinggan berasaskan ubi dan hampas tebu bagus kerana ia ada 3 tempat kosong yang kamu perlu isi menggunakan frasa kata yang terdapat di gambar yang kedua itu. Ayat terakhirnya adalah semoga Tuan akan mempertimbangkan perkara ini.
Ini adalah harapan yang sepatutnya ataupun semestinya kita tulis dalam setiap penutup surat rasmi kita. Selepas kita selesai melengkapkan alamat daripada alamat pengirim sehinggalah ke bahagian penutup, jangan lupa di bahagian akhir, di bahagian bawah sekali, kita perlu ataupun si penulis perlu menandatangani surat ini. Contohnya, oleh kerana yang menulis surat ini adalah Samsul bin Rahman, jadi Samsul bin Rahman yang akan menandatangani surat ini. Dan perlu tulis nama penuhnya dengan huruf besar kesemuanya di bawah tanda tangan. Dan jangan lupa tuliskan jawatan penulis surat ini, iaitu Setiausaha Kelab Sahabat Alam Taman Kuala Ketil. Maka lengkaplah sudah surat kiriman rasmi kita, surat yang menyatakan bantahan tentang penggunaan produk berasaskan polisterena kepada ketua kampung. Jadi tugas kamu adalah melengkapkan surat ini berdasarkan maklumat-maklumat dan perbincangan yang telah kita buat tadi. Boleh kamu tulis nanti surat rasmi ini di buku tulis kamu dan kemudian kamu boleh hantar kepada guru kamu. Alhamdulillah, selesai sudah kita membincangkan tentang surat kiriman rasmi dengan tajuknya Kelab Sahabat Alam. Perbincangan kita tadi menggunakan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, halaman 137. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini Channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.